Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Biridha illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفية هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علم وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير فافتح لنا بالهدى بالعلم كلنا يا عليم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, lagi dikasihi oleh Allah SWT. Syukur kita dapat bertemu lagi malam ni untuk meneruskan lagi program mudzakarah kita, santai-santai sembang-sembang pasal ilmu yang menjadi kewajipan atas diri kita sebagai usaha dan ikhtiar untuk kita memperbaiki amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai tanda keimanan kita, kepercayaan kita dengan hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan, yang mana pada hari itu akan dibalas segala amal-amal yang kita buat. Maka berbahagia dan beruntunglah orang yang hidup atas dunia ni, dia beramal seperti mana yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu kerugian yang sangat besar dan penyesalan yang tidak akan berkesudahan bagi orang yang gagal di dalam membuat persiapan ataupun di dalam beramal di atas dunia ini dengan cara yang tidak sebenar. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Laju kipas. Gerbang. Itu dah, ni kena buka. Buka ah. Kasih angin luar masuk sana ni. Tunggu. Baik, insya-Allah kita baca kitab kita yang pertama, sambung kitab Tauhid dulu. Muka surat apa? 17 tu. Muka surat apa tu? 9. Sini ada lipat 17. 12 ni tak lipat. Jalan lah. 17. Ini banyak kau lipatnya. Ini kecil kau ni. Lipat dia, lipat. Kaki lipat apalah. Mudah-mudahan dengan belajar besok dia tak jadi kaki lipat. Tak ada je dia lipat. Sudah tak ada lah. Ini orang tak pensel lah. 17. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Lawang dia dah biasa follow. Dia dah biasa follow. Dia dah hafal. Baik. Okey. Huraian yang kedua pada menyatakan hukum syarak. Jadi ini kesimpulan daripada tajuk huraian yang kedua pada menyatakan hukum syarak. Jadi hukum syarak ni, sahabat-sahabat yang saya muliakan, bermaksud ketetapan dan keputusan yang dibuat, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas diri kita, laki-laki dan perempuan yang mukallaf. Baik, bila sebut hukum syarak dia ada 5: wajib, sunat, makruh, haram dan harus.
Apa erti wajib? Wajib dengan makna perkara yang diperintah oleh Allah SWT ke atas diri kita sebagai perintah yang muktamad, makna satu kemestian. Tidak ada pengecualian, tidak ada pilih bulu dalam mengerjakan dan melaksanakan kewajipan. Lagi satu, kita kena ingat, bila sebut perkara wajib, dia bukan perkara yang boleh dipilih. Perkara wajib, dia bukan perkara yang boleh dipilih. Maka dengan kita belajar, kita akan dapat mengetahui apakah perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita. Di samping kita menjalani kehidupan di atas dunia ni, kita boleh tahu apakah perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita. Itu di antara faedah kenapa dan mengapa kita disuruh menuntut ilmu, supaya kita tahu apakah perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya dapat kita mengerja dan melaksanakan. Kalau tidak, nanti pengetahuan kita terhadap perkara yang wajib tu sikit. Contoh, yang diwajibkan tu 10, tapi oleh kerana kita tak ambil tahu, pada tanggapan kita yang wajib tu 5 je. Makna 5 lagi kita dah tinggalkan dalam keadaan kita tak tahu. Jadi dengan kita belajar, baru kita tahu, oh rupanya yang disuruh oleh Allah Ta'ala ni contoh 10 perkara. Mana aku baru buat 5, ada 5 lagi yang belum aku laksanakan. Di situlah nanti ada usaha ikhtiar untuk kita berusaha buat yang 5 lagi. Kalau tidak, nanti kita anggap, oh aku dah buat dah semua dah, alhamdulillah. Padahal banyak lagi, tak sampai separuh pun kita buat. Okey, kemudian perkara yang wajib ni adalah perkara yang tidak boleh dipilih-pilih. Mesti buat. Mesti kita memberikan waktu untuk membuat perkara yang diwajibkan oleh Allah SWT. Contoh macam apa yang kita buat sekarang malam ni. Menuntut ilmu adalah salah satu daripada perkara yang diwajibkan oleh Allah SWT, selain daripada kita disuruh semayang. Baik. Kita ada kalanya kita bersungguh-sungguh menjaga waktu semayang, dan kita tahu dan kita risau, kita bimbang kalau tak solat kita kata berdosa. Kan kalau aku tak semayang berdosa. Maka kita bersungguh-sungguh membagikan waktu kita supaya semayang. Baik. Begitulah sepatutnya kita kena fikir. Mana aku tidak menuntut ilmu, hukumnya berdosa. Mesti aku kena cari waktu untuk, mesti aku kena bagikan masa untuk aku melaksanakan perintah Allah, iaitu dengan menuntut ilmu. Jadi macam yang kita buat ni seminggu sekali pun alhamdulillah lah. Daripada tak ada langsung, daripada tak ada langsung, makna setidak-tidaknya pengetahuan kita dah banyak dah. Walaupun sikit-sikit, dah sampai muka surat 17 dah. Daripada, kan, kalau kita tak. Waalaikumsalam warahmatullahi Habibi ya Maulana. Masya-Allah tabarakallah. Tengok bersungguh dah tarik selimut tadi bang. Dah tarik selimut tadi bang. Alhamdulillah. Tengok siapa cakap tak datang. Datang. Attendant merah ni. Merah kuning. Merah kata langsung. Alamak tu. Aku lah remove lah ni. Remove lah. Dah ini lah. Baik. Itu wajib. Jadi menunaikan perkara yang wajib ni termasuk dalam perkara taat. Melaksanakan perkara yang wajib termasuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah adalah masuk dalam perkara kemaksiatan. Bila kita tinggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah, itu adalah merupakan maksiat. Walaupun kita tak ada maksiat minum arak contoh, kita tak ada maksiat berjudi, tapi maksiat kita meninggalkan semayang, maksiat kita meninggalkan menuntut ilmu contoh. Kemudian kecuali perkara yang wajib ni boleh ditinggalkan sekiranya ada perkara-perkara yang diuzurkan di sisi syarak. Contoh macam orang perempuan, dia boleh meninggalkan semayang, bahkan mesti meninggalkan semayang apabila datang keuzuran bagi diri dia tabung puasa. Bagi diri kita ni, laki-laki ni, nak meninggalkan contoh ibadat semayang ni, kewajipan ni, nampak macam tak ada jalan. Semayang kan, tak ada keuzuran kita orang laki-laki meninggalkan semayang. Nak kata uzur, tak ada uzur. Hilang akal tak ada. Hilang akal tu buat hilang akal ni. Biasa je. Akal tak wajib. Itu makna wajib.
Maka kadang-kadang ada orang disalah faham. Bila sebut wajib ni diingatkan pada tanggapan ni boleh pilih. Aku dah mencari nafkah. Cari nafkah ni wajib. Jadi tak perlulah aku nak nuntut ilmu. Jadi dia beranggapan begitu. Maknanya bila dah buat kewajipan yang satu lagi, yang satu ni tak perlu nak buat. Jadi dia silap. Diingatkan kewajipan ni sama macam amalan sunat. Amalan sunat bolehlah kita pilih-pilih kan. Apa dia tu? Flash. Itu atas akan gambar. Allah. Itu yang risau tu. Itu yang risau tu. Itu yang risau tu. Bukti. Gambar bukti surga. Amin ya Rabb. Kan? Baik. Jadi yang kedua hukumnya sunat. Sunat ni pilihan, boleh pilih. Nak buat boleh, tak nak buat boleh. Rajin nak buat boleh, malas tak nak buat tinggalkan. Cuma merugikan masa kita. Kerana masa-masa kita tu adalah modal yang modal untuk digunakan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau masa kita berlalu kosong begitu, tidak diisikan dengan perkara yang sunat-sunat ni, makna masa kita tu berlalu dengan kosong lah. Bekas. Masa ni dia ibarat macam bekas lah. Makna kalau kita tak isikan dengan perkara yang wajib ataupun perkara yang sunat, makna dia akan berlalu dengan kosong. Macam Jumaat malam Sabtu Minggu ni, bila kita tak adakan kuliah macam ni, maknanya dia akan berlalu kosong. Jumaat malam Sabtu Minggu depan adalah masa yang lain. Tu masa yang lain, bukan masa yang ni. Itu mangkuk lain dah. Bukan mangkuk ni. Mangkuk ni kita tak akan jumpa sampai bila-bila dah. Sebab tu kata ulama, masa yang paling jauh adalah masa yang dah berlalu. Kita tak akan jumpa dah sampai bila-bila. Kita jutawan pun tak akan dapat nak kembalikan sedetik yang telah berlalu tu. Sebab tu mereka yang mengamati tentang masa ni, dia akan isikan dengan benda yang bermanfaat untuk diri dia, dunia ataupun akhirat. Baik. Jadi perkara sunat ni adalah perkara yang orang panggil digalakkan. Digalakkan supaya kita membuat melaksanakan supaya terisi masa kita dengan perkara-perkara yang baik. Dan hukum syarak yang ketiga, haram. Haram ni adalah perintah Allah Ta'ala ke atas diri kita, iaitu perintah supaya meninggalkan. Allah Ta'ala memerintah kita supaya meninggalkan perkara tu dalam keadaan perintah tadi tu sebagai perintah yang muktamad, putus. Tak boleh sesiapa pun ada keistimewaan boleh melaksanakan perbuatan yang telah ataupun sesuatu perkara yang dah dihukumkan haram oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta dia seorang raja sekalipun, hatta dia seorang kaya sekalipun, dia tidak ada keistimewaan untuk melaksanakan perkara-perkara yang ditegah haram oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama je. Barang siapa yang membuat perkara yang ditegah haram oleh Allah Ta'ala itu, dijanjikan azab siksaan oleh Allah SWT, kecuali dia bertaubat. Dan barang siapa yang meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, nescaya dia diberi pahala oleh Allah. Ini keistimewaan duduk dalam Islam. Buat amal dapat pahala, tinggalkan yang Allah larang pun dapat pahala juga. Kalau orang yang tidak beragama Islam, dia buat benda baik pun tak dapat pahala, dia meninggalkan perbuatan maksiat pun dia tak dapat pahala. Orang yang tidak beriman kepada Allah, dia derma, dia tolong orang sakit, dia tolong macam-macam kan, dia tak ada pahala kebajikan. Allah Ta'ala tak terima amalnya sebab dia tidak beriman. Ataupun kadang-kadang ada orang yang bukan Islam, dia tak minum arak, dia tak makan anjing babi kan, dia makan sayur-sayuran nanti. Jadi dia meninggalkan benda yang haram tadi tu, dia tidak mendapat pahala apa-apa. Jadi kerugian duduk di dalam keadaan tidak Islam. Ada pun dalam keadaan Islam buat dapat pahala, tinggalkan maksiat pun dapat pahala juga. Itu perbuatan yang haram ditegah oleh Allah Ta'ala sebagai tegahan yang muktamad. Tak ada alasan kita boleh buat benda tu. Barang siapa buat, dihukum berdosa. Barang siapa meninggalkan dengan ikhlas, dia tinggalkan perbuatan haram tadi kerana Allah SWT, maka dia diberi pahala oleh Allah SWT. Itu istimewanya duduk dalam Islam. Alhamdulillah.